آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim al-mannani jitawli wa in a'mi wa fadli wa ihsan alladhi manna ala ibadihi min khairatin hisani fi syahri sya'ban. أشهد أن لا إله إلا الله الملك ديان الحنان الونان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد والدي أدنان وأفضل بني الإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تقربنا بها إلى الرحمن وتبعدنا بحمنا شيطان وعلى آله عظام وصحبه كريم ومن تبعهم بإحسان من تعاقبت العصر والأزمان. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Sya'ban yang penuh dengan kemuliaan ini, hanya ketakwaan sahaja yang dapat menjamin kejayaan dan keselamatan kita di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Kini kita menghampiri pertengahan bulan Sya'ban atau lebih dikenali dengan nisfu Sya'ban. Pastinya ramai dalam kalangan kita yang mengingati satu peristiwa penting yang berlaku dalam bulan hebat ini. Peristiwa yang berkait rapat dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah peristiwa pertukaran kiblat daripada menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa kepada Kaabah ataupun Al-Masjid Al-Haram di Mekah. Peristiwa ini berlaku pada tahun kedua Hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Maksudnya, kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang mendongak ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara yakni berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Sidang Jumaat yang berbahagia,
Sebelum peristiwa hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan solat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Nabi dan para sahabat patuh melaksanakannya arahan ini dengan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Namun dalam hati kecil Nabi tercetus harapan untuk menghadap semula ke arah Kaabah, kerana ianya kiblat para nabi dan rasul terdahulu. Selepas berhijrah ke Madinah, umat Islam tidak lagi boleh menjadikan Kaabah dan Masjid Al-Aqsa selari ketika menunaikan solat kerana perbezaan geografi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 144 surah Al-Baqarah yang dibacakan sebentar tadi sebagai jawapan tuntas kepada hasrat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Pertukaran arah kiblat ini menjadi tamparan hebat kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani di Madinah, kerana mereka telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam telah terpesong daripada ajaran sebenar seperti yang dilakukan sebelum ini. Namun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wahyu dan arahan Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk dilaksanakan, bukan terikut-ikut dengan tuduhan dan ejekan semata-mata. Peristiwa perubahan kiblat ini memberi satu contoh tauladan kepada kita umat Islam bahawa kita hendaklah sentiasa meletakkan wahyu dan agama sebagai panduan utama dalam semua urusan hidup. Bukan semata-mata bergantung dengan pandangan akal manusia yang terhad, apatah lagi pandangan akal yang langsung membelakangkan dan mengenepikan wahyu dengan alasan wahyu telah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai pada zaman moden ini. Allah berfirman menerusi surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah dan tiadalah kami menjadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu amat berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Tanyalah diri kita sendiri, adakah kita masih mengagungkan akal manusia yang terhad ini dalam beragama, atau hendak tunduk patuh kepada pencipta akal yang juga pemilik wahyu, Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam doa yang selalu kita ungkapkan di awal pagi. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami bersama-sama dengan mereka yang engkau kurniakan hidayah. Satu perkara yang harus diingat kita semua, kita menghadap ke arah kiblat dalam solat dan lain-lain ibadah bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala berada di situ. Maha suci Allah daripada yang demikian. Sebaliknya, kiblat merupakan simbol kesatuan umat Islam seluruh dunia di manapun mereka berada. Kesatuan kiblat menjadi bukti utama kepada kita bahawa umat Islam boleh bersatu dan berpadu selagi mana mereka berkiblatkan wahyu dan agama. Halangan utama untuk umat Islam bersatu apabila tidak meletakkan agama dan wahyu di hadapan, terpengaruh dengan doktrin dan fahaman yang menyeleweng lalu memporak-perandakan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghrib wa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maksudnya, dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka kemana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurniaannya, lagi sentiasa mengetahui. Sidang Jumaat yang dirahmati, bulan Syaban bukan semata-mata sejarah pertukaran arah kiblat.
Tetapi bulan ini juga mempunyai keistimewaan tersendiri dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda diriwayatkan banyak berpuasa sunat dalam bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan lain. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula li yuftiru wa yuftiru hatta naqula li yasumu fama ra'aitu Rasulullah ista'mal siyama syahri illa ramadana wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunat hingga kami menyangka baginda tidak akan berbuka, dan sentiasa berbuka hingga kami menyangka baginda tidak akan berpuasa sunat. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat baginda lebih banyak berpuasa daripada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka ta'sumu min syahri mina ashururi ma tasumu min Sya'ban faqala zalika syahrun yaghfalu annasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahran turfa'u fihi al-amal illa rabbi al-alamin fa'ubu an yufa'a amali wa ana shaimun. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku tidak pernah melihat Tuan banyak berpuasa daripada bulan-bulan lain seperti bulan Sya'ban? Jawab baginda, itulah satu bulan yang ramai manusia leka daripadanya antara Rajab dan Ramadan. Itulah bulan yang diangkat padanya amalan kepada Tuhan sekalian alam, dan aku suka amalanku diangkat ketika aku berpuasa. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Imam Syafi'i rahimallahu taala juga pernah berkata bahawa malam nisfu Sya'ban merupakan antara malam-malam yang istimewa untuk berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat selain daripada malam Jumaat, 2 hari raya dan awal bulan Rajab. Sidang Jumaat yang dikasihi, pertukaran kiblat ke arah Kaabah di Masjid Al-Haram bukan bererti kita melupakan Masjid Al-Aqsa. Sebaliknya, Al-Aqsa kekal di dalam hati sanubari kita untuk dibebaskan daripada cengkaman Yahudi laknatullah. Saban hari kita menerima laporan penindasan dan kezaliman tentera Zionis terhadap saudara seakidah kita. Doa kita sentiasa dipanjatkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kekuatan dan istiqamah kepada saudara-saudara kita di sana. Seterusnya beroleh kemenangan dan pembebasan Al-Aqsa seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Usaha kita memboikot produk dan jenama yang jelas memberi bantuan dan sokongan kepada Israel dan kuncu-kuncunya hendaklah diteruskan. Data menunjukkan kempen boikot ini memberi kesan kepada syarikat-syarikat besar hingga ada dalam kalangan mereka yang telah memutuskan hubungan dengan Israel bagi meraih kembali kepercayaan masyarakat dunia. Kita telah berjaya dan teruskanlah istiqamah memboikot seupaya mungkin. Allahumma alaika bil yahudi wa man awal wa ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nasi wa'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Maksudnya, demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati manusia yang keras sekali pemusuhannya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fayawfazal mustaghfirin wa ya najazat taibin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور حق والإيمان والهدى وعلى آله وصحبه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو والفضول والخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد أمينا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا أمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم السلطان Abdul Syah wawalian ahdihi duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badli Syah ibni Aminul Karim Al-Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lisadad wa aslih bihim bil ibad wal bilad waj'alil taqwa lahum khairu zad innaka raufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum
يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمته يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.